Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ketiga bersama dengan saya Umar Aziz pada petang Rabu ini. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang saya perasan ada di ruangan komen di TikTok. Kita raikan yang berada di TikTok dulu. Ada Ummi Abi, Azaz, Mia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Siti Azura, Kido dan juga semua sahabat-sahabat lain yang saya perasan di ruangan komen. Kemudian di FB pula ahlan Marwani Ahmad, Ummi Zayhadi, Habibah Suib, As-Sulaimi, Ana Sukaimi, Ziana binti Hussein, Fauzan Muhammad, Abdul Rahman, Ayu Muhammad, Kamisa Atan, Rabiha Abdul Ghani, Zuraida Zainal Abidin, Syahrizu, Nur Lailin, Aziza Izza, Kamiza Muhammad Amil, Roslina Talib, Ramina's Kitchen, Razita Abdul Manaf, Zabaria Muhammad Yusuf, Haninani, Etta Arifin, Nur Aini Muhammad Teb, Nur Azza Abdul Aziz, Kak Zaida, Salmah Wahid, Zaliha Kamaruddin, Siti Zabida Hasan, Nursiyah Ismail, Nurisa Wan Hasan, Siti Maryam, Siti Zabida, Mahiran Muda, Nurini Mustafa, L.A. Lola, Nurizan Muhammad, kemudian Fauzia Aziz, Asyah Basirun, Nurfiza, Siti Maryam, Haninani, Mazia Yusuf, Masriya Maria dan juga Ija Rahman serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, apa kata kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share jika belum. Kepada yang baru join, mohon untuk bantu kongsikan sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Kita masih lagi berada pada mukadimah buku. Mungkin ada yang nak join daripada awal dapat melakukannya dengan bantuan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Apa khabar semua pada petang ni? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada yang dalam kenderaan, ada yang sedang bersenam ataupun berjoging dan sebagainya. Saya doakan moga semua berada di dalam pemeliharaan dan jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu buku yang kita baca adalah bertajuk Mahsyar, menceritakan tentang setiap detik perjalanan kita bermula seawal alam roh sehinggalah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kali ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-23. Saya minta maaf, saya sengaja baca pelan-pelan sebab ada yang mana buku belum sampai
dan ada juga yang telah sampai, Alhamdulillah. Lalu pada petang ni kita nak sambung daripada muka surat yang ke-23. Muka surat yang ke-23. So far suara saya jelas kan? Dekat FB tak ada yang komen tak jelas. So far Alhamdulillah, harapnya berkekalan insya-Allah. Kemudian di TikTok pun so far okey, ahlan-ahlan. Masya-Allah kepada sahabat-sahabat semua. Lalu kita berkenaan tentang buku Mahsyar. Maka kata penulis, buku Kembara Mahsyar ini adalah sebuah buku ilmiah. Ianya walaupun nampak macam novel, tetapi ianya adalah buku yang syarat dengan ilmu. Terutamanya ilmu daripada kata-kata para ulama yang terdahulu. Maka kata penulis buku, buku Kembara Mahsyar ini adalah sebuah buku ilmiah yang saya cuba garap seperti sebuah novel daripada segi penceritaannya. Lalu daripada sudut susunan ayat, gaya bahasa, jangan terkejut. Dia taklah macam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum yang kita baca, ataupun Al-Adhkar Imam Nawawi yang kita baru habis dan khatamkan. Dia bukan begitu. Dia adalah seperti sebuah novel. Kadang-kala bahasa yang diguna adalah kau, aku dan sebagainya. Kerana ianya pada waktu itu bertujuan untuk menjadikan satu tajuk yang berat kelihatan ringan. Satu tajuk yang selalunya orang tak nak baca, rasa boring untuk baca, rasa mudah untuk memahami dengan gaya penulisan tersebut. Kadang-kala gaya penyampaian, gaya penulisan pada waktu itu boleh menjadi terasa berat ataupun mudah dengan cara penyampaian, penulisan dan sebagainya. Kata penulis buku, daripada sudut penceritaan seperti novel, daripada sudut ilmu dia memang adalah sebuah buku yang ilmiah. Kata penulis buku, pada perenggan yang kedua, muka surat 23, saya cuba untuk membawa para pembaca untuk mengembara ke alam-alam yang pernah dilalui, seperti alam roh, alam rahim, dan alam yang akan pergi suatu masa nanti, iaitu alam barzah dan sebagainya. Maka gaya penceritaan dia pada waktu itu ada banyak soalan, ada banyak pertanyaan, mengajak kita melakukan sesuatu aktiviti, namun sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita menghayati pengembaraan ini. Kata penulis buku, para pembaca akan menghayati dan dapat membayangkan setiap satu perjalanan bermula daripada alam roh sendiri sehinggalah ke destinasi yang terakhir, mudah-mudahan adalah syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan syurga. Sebut amin insya-Allah. Walaupun pada komen mudah-mudahan adalah syurga. Mereka akan melalui titian sirat yang mana mereka akan tahu sama ada terjatuh ke dalam neraka atau berjaya menyeberang titian sirat untuk ke syurga. Dan ini semua kita akan baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada penerangan yang disyarahkan oleh para ulama, daripada ayat Al-Quran yang mana bila kita berada di atas titian sirat, yang mana bawah titian sirat adalah api neraka yang menjulang tinggi, yang mempunyai pengait pencangkuk yang nak mencangkuk orang yang melaluinya. Ada orang yang laju, ada orang yang tersangat laju, ada orang yang perlahan, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak. Itu semua kita akan baca bila tiba pada tajuk titian sirat insya-Allah. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala pada perenggan terakhir muka surat 23, buku ini bukanlah sebuah buku akidah. Tidak, ianya bukanlah sebuah buku akidah. Ianya adalah sebuah buku motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan pada waktu itu timbul inspirasi pada setiap daripada kita untuk beramal. Yang mana tujuan buku ini ditulis, kata penulis, saya cuba untuk mengingatkan diri saya terutamanya dan para pembaca akan dunia yang sementara ini. Lalu tujuannya adalah sekadar peringatan. Dan orang beriman
sebenarnya apabila dia saling mengingati, di situ terdapatnya manfaat dan kebaikan. Firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Kenapa Allah suruh beri peringatan? Fa inna dzikra, firman Allah dalam surah Az-Zariyat juz yang ke-27, kerana sesungguhnya peringatan itu tanfa', memberi manfaat. Lalu kita beri peringatan bukan kerana kita anggap diri kita baik, orang lain teruk, tidak. Kita beri peringatan kerana itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Dan sebenarnya peringatan amat-amat baik dan bermanfaat untuk orang yang beriman. Tanfa'ul mu'minin. Lalu sebab itu, penulis pun ditulis ni bukanlah pada waktu itu bertujuan apa, sekadar untuk memperingatkan pembaca berkenaan tentang, kata penulis, berkenaan tentang sementaranya dunia. Kita semua tahu sementara, tapi selalu lupa sehingga kita asyik bergaduh tentangnya. Kita tahu dunia sementara, tapi kadangkala kita masih lagi dengki-mendengki kerananya. Kita tahu dunia sementara, tetapi kita masih lagi pada waktu itu melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerananya. Kita semua tahu. Lalu sebab itu perlu peringatan. Lalu kita baca petang-petang ni peringatan juga, nak mengingatkan kita tentang alam-alam yang kita telah lalui dan bakal lalui. Kata penulis buku, dan alam-alam yang seterusnya yang kita semua akan pergi selepas kita mati. Lepas mati nanti pergi mana? Adakah pada waktu itu duduk dalam kubur je sampai bila-bila? Kubur pula bagaimana keadaan dia, gambaran dia yang ada dalam Quran dan hadis serta penerangan para ulama. Kita akan baca semuanya nanti insya-Allah. Kata penulis buku, di dalam buku Kembara Mahsyar ini, saya banyak menakalkan naqala yanqulu, maksudnya pada waktu itu membawa, mengalih. Naqala yanqulu, membawa di bahasa Arab, pada waktu itu membawa, mengalih. Lalu menakalkan, memberi maksud membawakan, serta menulis kembali sebenarnya apa yang telah ditulis dan disebut oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ianya bukanlah sesuatu benda yang direka-reka apa yang ada dalam buku ni. Ianya bukanlah sesuatu benda yang dibuat-buat di dalam buku ni. Semuanya nanti bila kita perhatikan, pada waktu itu adalah daripada penulisan para ulama. Cuma kerana ianya berbentuk santai, ianya berbentuk novel, maka dia tak adalah begitu banyak rujukan-rujukan seperti mana kitab-kitab Al-Azkar dan lain-lain. Kan kalau kita baca kitab Al-Azkar, penuh dengan rujukan, beberapa belas muka surat yang akhir buku, penuh. Lalu ini dia lebih kepada santai dan juga lebih kepada berbentuk novel. Maka dia tidak disebutkan rujukan-rujukan kecuali pada beberapa tempat dan keadaan. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, antara buku yang menjadi inspirasi kepada buku Mahsyar ini, buku apa? Maka kata penulis buku rahimahullah pada muka surat 24. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, terima kasih kepada yang baru join dalam program Mahsyar. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Ahlan-ahlan kepada semua. Taufik Hakim, kemudian Garaj Sale for You, Mira Harun, dan juga Iman Sopiah yang baru join, serta semua sahabat-sahabat yang lain, Mun Maisma dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Sebentar, saya nak tengok anak saya sekejap.
minta maaf, afwan. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada siapa yang jaga dia, tapi dah tidur dah dia, alhamdulillah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apakah antara buku yang menjadi inspirasi kepada penulisan buku Mahsyar ini? Ahlan, minta maaf, tiba-tiba pergi dan hilang. Okey. Antara rujukan utama, kata penulis, untuk penulisan buku Kembara Mahsyar ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Imam Harith Al-Muhasibi, ataupun lebih dikenali sebagai Imam Muhasibi rahimahullah. Dan buku beliau bertajuk At-Tawahum. Kata penulis, disebutkan oleh para ulama, buku At-Tawahum ini ialah sebuah kitab yang sangat bernilai dan tidak ada yang menyerupainya. Kitab ini dimulakan dengan mensifatkan keadaan nazak. Cumanya buku Tawahum bermula daripada nazak. Di sini dilebihkan sedikit secara ringkas daripada alam roh. Macam mana keadaan nazak, hadis-hadis yang berkaitan tentang nazak, maka dalam buku At-Tawahum, sehinggalah ke tempat syurga dan juga neraka. Maka itu adalah buku yang penulis jadikan sebagai inspirasi, sebagai rujukan utama dalam menulis buku Mahsyar yang berada pada tangan setiap daripada kita. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama yang terkenal, yang mana banyak menulis karya-karya yang hebat, banyak berbakti dalam bidang ilmu, sangat mahir di dalam pelbagai jenis bidang ilmu. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, waktu saya kecil-kecil dulu, beliau adalah antara orang yang saya minat, sebab penulisan bahasa Arab dia sangat indah. Perkataan yang dia guna, perkataan yang pada waktu itu diletakkan dalam penulisan dan sebagainya. Apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang buku At-Tawahum ini? Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kitab ini dan pengarangnya, kitab yang sangat bernilai dan diberi nama At-Tawahum. Buku ini bercakap tentang perasaan ahli neraka dan apa yang ditimpa kepada mereka selepas masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala kongsikan pada beberapa keadaan dan tempat tentang perbualan ahli neraka. Kita kalau baca, ya Allah, ngeri pada waktu itu. Dalam masa yang sama pun rasa sayu. Bagaimana rayuan demi rayuan ahli neraka. Pada waktu itu berterusan mereka merayu. Dah kena seksa, dah kena bakar, dah kena azab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada api neraka. Diceritakan juga peringkat-peringkat yang ada, sehinggalah seolah-olah kamu melihatnya dengan mata dan kepala kamu sendiri. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah lagi, dan kamu merasa dengan panca indera kamu secara langsung. Penjelasannya memberikan kesan dan pengaruh kepada hati. Pembaca akan mendapat manfaat daripada segi khusyuk dan mengambil ibrah dan mewariskan rasa sedar untuk beramal kerana akhirat. Lalu tujuan kita baca tentang neraka, tujuan kita baca tentang azab dan seksa, bukanlah pada waktu itu untuk menjadikan kita takut. Takut ya, tetapi takut seperti mana di hujung disebut, takut dan pada waktu itu mewariskan kesedaran untuk beramal. Itu tujuan dia. Banyak orang apabila dia takut, dia menjadi semakin jauh daripada agama. Itu ketakutan yang tak baik. Ketakutan yang khauf ataupun khasyah yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis adalah ketakutan kepada Allah yang mewariskan kesedaran untuk beramal. Gariskan poin Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Lalu banyak orang dia takut. Dia bila baca tentang neraka, bila lihat tentang azab seksa, dia takut. Tapi pada waktu itu takut yang tak baik, takut yang menjadikan dia semakin jauh daripada Allah. Dia tak beramal, dia tak melakukan sesuatu amalan dan sebagainya. Ketakutan sepatutnya seperti mana kata penulisan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Lalu ketika mana
pembaca membaca buku At-Tawahum, maka mereka akan mengambil ibrah, ambil pengajaran. Sebab kalau tidak, kita tak beroleh apa-apa. Kita sekadar baca, kita pada waktu itu tak dapat apa-apa. Tapi bila kita baca buku, terutamanya kitab At-Tawahum, yang mana tujuan daripada situ, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beroleh pengajaran dan mewariskan rasa sedar untuk beramal. Itu tujuan dia. Bukan sekadar takut kosong ataupun takut yang pada waktu itu tidak membawa kepada apa-apa kebaikan. Sebaliknya, ketakutan yang membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketakutan yang tidak baik. Kata penulis buku, maka kamu hendaklah membaca kitab ini. Lalu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah recommend untuk baca kitab At-Tawahum. Yang mana kita bukanlah baca kitab At-Tawahum, cuma kebanyakan intipati, inspirasi banyak diambil daripada kitab At-Tawahum oleh penulis. Kata penulis buku, selain daripada kitab At-Tawahum yang menjadi rujukan asas, saya juga telah merujuk dan menakalkan, menakal maksudnya pada waktu itu membawakan penulisan-penulisan daripada puluhan buku yang lain, agar isi-isi penting yang dibawakan memberi makna dan manfaat yang luas, serta untuk memastikan sumbernya yang benar. Lalu pada waktu itu dibawakan daripada pelbagai buku yang lain, supaya mendapat lebih kepastian, mendapat lebih penjelasan. Kata penulis pada hujung mukaddimah ini, maka besarlah harapan saya agar buku kecil ini, taklah kecil, 2 jilid juga, insya-Allah 2 jilid, tapi cumanya ianya tidaklah banyak, tidaklah terlalu berat seperti Al-Adhkar ataupun kitab-kitab yang lain yang kita baca sebelum ini. Maka besarlah harapan saya, kata penulis, agar buku kecil ini menjadi satu titik tolak yang baru kepada saya sendiri khususnya, serta para pembaca yang lain juga. Semoga setiap daripada kita yang selesai membaca buku ini akan dapat memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah. Itu tujuan dia. Kita bila baca sesuatu yang menimbulkan khauf dan khasyah, menjadikan kita nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Aminah, tolong ambil air dengan ambil Huawei 2 tu. Terima kasih nak. Okey, tersedak pula, minta maaf. Okey, kata penulis buku rahimahullah, semoga setiap daripada kita yang selesai baca buku ni bukan jadi semakin takut, tak nak keluar rumah, menjadi semakin tidak produktif, duduk takut, tidak. Tujuannya adalah supaya kita memperbaiki hubungan kita menjadi lebih baik dengan Allah. Berusaha untuk menambah baik amalan kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta menambahkan lagi kecintaan kepada junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan kepada semua para pembaca dengan satu tagline yang akan sentiasa saya gunakan. Reconnect, maksudnya pada waktu itu nak menyambung hubungan. Disconnect to reconnect. Kita pada waktu itu perlu untuk berhenti seketika dalam untuk menyambung hubungan dengan Allah. Kadang-kala kita terlalu sibuk, kadang-kala kita terlalu macam-macam yang kita lakukan, kadang-kala ada sebahagian kita rehat pun tak cukup, kita terlalu sibuk. Maka ambil masa seketika untuk disconnect daripada kesibukan-kesibukan dunia seketika. Kenapa kita ambil masa seketika? Untuk kita reconnect, menyambungkan hubungan semula dengan Allah, dengan muhasabah dan sebagainya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada yang telah bantu share, terima kasih kepada yang telah bantu untuk kongsikan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Okey, sekejap. Okey,
Jom kita lihat. Kata penulis buku, apakah maksud disconnect to reconnect? Minta maaf, bahasa Inggeris saya taklah bunyi bunyi London ataupun bunyi US, tapi itulah maksudnya. Berhenti seketika untuk kita menyambungkan semula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis buku rahimahullahu taala, berhentilah sejenak. Itu maksud disconnect. Berhentilah sejenak. Kenapa kita nak berhenti sejenak? Sebab kita terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk. Terima kasih banyak Aminah. Bismillah. Kata penulis, apakah maksud ungkapan tagline di atas berhentilah sejenak daripada kesibukan urusan dunia? Nak buat apa kalau berhenti? Carilah masa untuk kita bersendiri dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah, berzikir mengingati Allah. Cari masa yang kita khususkan walaupun tak lama. Supaya apa? Nescaya kita akan tahu di mana Allah di dalam hati kita. Baru kita tahu pada waktu itu tahap hubungan kita dengan Allah, tahap kepercayaan kita kepada Allah, tahap kebergantungan kita terhadap Allah, tahap pada waktu itu tenangnya hati kita bila kita dekat dengan Allah. Allah sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah kepada mereka, Allah dekat dengan kita. Allah dekat. Cuma kita terlalu sibuk untuk kita pada waktu itu bermunajat, meluangkan waktu dan masa untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Muka surat yang ke-26, kata penulis, peraturan pengembaraan. Maksudnya bila kita baca buku ni, kita kena sentiasa ada 3 sifat ini. Peraturan pengembaraan. Yang pertama, kata penulis buku, adalah niat. Niat. Sentiasa ikhlaskan hati ketika melakukan sesuatu amalan. Imam Bukhari mulakan kitab beliau tanpa mukaddimah. Imam Bukhari tak ada mukaddimah. Imam Tirmizi dalam tulis kitab sahihnya ada mukaddimah. InsyaAllah esok tak ada hayati Quran, saya tak sempat buat sebab esok saya ada perkongsian program Tanyalah Ustaz. Jemput sahabat-sahabat untuk tonton sama ada di TV ataupun di Facebook dan bantu untuk share dan kongsikan juga. Lalu Imam Muslim, bahkan imam-imam hadis, bahkan banyak orang yang tulis buku, mereka ada letak muqaddimah sebelum mereka mula masuk kepada apa yang mereka nak tulis. Imam Bukhari tak ada muqaddimah. Imam Bukhari dia mulakan kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Kata para ulama, seolah-olah Imam Bukhari menjadikan hadis innamal a'malu binniyat barulah tajuk bab badil wahyi, bab penerangan tentang permulaan wahyu. Seolah-olah Imam Bukhari nak tunjukkan bahawa hadis tentang niat itu adalah mukaddimah dia. Hadis tentang niat pada waktu itu adalah permulaan kitabnya. Pentingnya untuk menjaga niat. Penting pada waktu itu untuk menjaga niat. Apa niat yang kita buat sesuatu, itulah yang bakal kita dapat. Niat sangat penting. Maka kata penulis buku, sentiasa ikhlaskan hati ketika melakukan sesuatu amalan. Dan semasa membaca buku ini, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, banyak manfaat yang akan engkau dapati. Yakinlah, kata penulis, niat yang benar-benar ikhlas akan mendapat pertolongan daripada Allah. Lagi ikhlas. Apa maksud ikhlas? Kita buat pada waktu itu semata-mata kerana Allah. Maka apabila kita buat pada waktu itu semata-mata kerana Allah, lagi cepat dan lagi besar pertolongan Allah yang akan kita perolehi dan dapat.
Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Diceritakan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pada detik-detik terakhir kehidupan Imam Al-Ghazali, imam yang terkenal, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Maka pada penghujung usia dia, beliau telah diziarahi oleh anak-anak murid dia, orang-orang yang hebat. Maka anak-anak murid dan orang sekeliling akan sentiasa minta nasihat orang-orang yang hebat. Sebab itu kitab Ayyuhal Walad pun adalah nasihat yang diberikan oleh imam kepada anak muridnya. Maka pada waktu itu anak murid dia datang minta nasihat, wasiat, pesanan yang terakhir sebelum perpisahan di dunia ini. Maka pada waktu itu anak-anak murid dia meminta nasihat. Mereka kata, nasihatilah kami, pinta mereka. Maka apa jawab Imam Ghazali? Sentiasalah ikhlas. Diminta lagi nasihat, sentiasalah ikhlas. Diminta lagi nasihat, sentiasalah ikhlas. Berulang kali. Itulah sahaja nasihat yang Imam Ghazali berikan sehinggalah Imam Ghazali meninggal dunia. Pentingnya ikhlas. Walaupun cabaran yang besar juga untuk ikhlas. Sebab hati kita sentiasa berbolak-balik dan lain-lain. Kata penulis, ikhlaskan hati. InsyaAllah Allah pasti akan bantu. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke-27 pada esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa. InsyaAllah setiap hari kita ada 2 program jika berkelapangan. Ini yang tetap. Yang lain-lain bila saya ada kuliah, saya akan kongsikan. Maka kita akan pada 8.30 pagi, program yang pertama adalah Hayati Quran. Sekarang ni kita dah masuk pada juz yang ke-10, surah Al-Anfal ayat 43. Kemudian sebelah petang adalah berkenaan tentang mahsyar yang kita baru baca tadi. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bantu untuk dapat dan postkan. Kita jumpa esok dalam program Tanyalah Ustaz TV3. Saya akan kongsikan juga di Facebook saya. Dekat TikTok tak boleh. Saya tak boleh nak buat TikTok dekat studio. Tapi saya akan kongsikan link daripada Facebook Tanyalah Ustaz esok bermula jam 6.30 dengan bacaan Yasin. Dan kita akan mula lebih kurang dalam jam 6.50 sekitar waktu tersebut. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Untuk di TikTok, link di bio insya-Allah. Terima kasih semua.